Hai, nama saya Ahmad Dini Farhan. Saya di kelas 3E. Hari ini saya ingin menerangkan tentang geografi bab 11, yaitu Kitar Semula. First of all, saya ingin bercakap tentang maksud dengan apakah yang dimaksud dengan elemen Kitar Semula 3R: reduce, reuse, dan recycle. Reduce, amalan mengurangkan sisa pepejal dan meminimumkan penggunaan sumber semasa jadi. Menggunakan sesuatu sumber itu mengikut keperluan sahaja. Kemudian, reuse, tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Penggunaan sesuatu barangan secara maksimum dapat menghilangkan pembelian. Kemudian, recycle, amalan mengasingkan barang mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau bahan semula. Pengasingan mengikut jenis sisa menjimatkan massa dan memudahkan proses kita semula. Kemudian, kepentingan amalan kita semula yaitu menjana pendapatan dengan menghasilkan kalori kompos, menggunakan sistem makanan, menjimatkan sumber jadi apabila menggunakan semula dan mengitas sumber. Kemudian, mewujudkan persetujuan yang sihat dan bersih yang sehat untuk dihuni, dan juga mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik. Dan juga amalan kita semula di Malaysia contoh reduce, menggunakan kedua-dua muka surat kertas semasa menulis, membuat salinan. Kedua, menggunakan kain atau tuala kecil bagi menggantikan tisu. Ketiga, menggunakan teknologi seperti email bagi mengurangkan penggunaan kertas. Keempat, membeli makanan mengikut keperluan untuk mengurangkan pembelian. Kemudian reuse, pertama, membawa bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan. Kedua, menggunakan semua botol plastik sebagai hiasan atau bekas alat tulis. Ketiga, kita juga boleh membawa beg yang boleh diguna semula masa membeli barang. Keempat, kita boleh menerjemahkan pakaian yang masih elok kepada mereka yang memerlukan. Bagi recycle pula, pertama, kita semula soal gambar menjadi bakul atau skrap tangan yang menarik. Kedua, kita semula sisa pertanian menjadi bahan lain seperti baja untuk tanaman. Ketiga, kita semua tayar terpakai untuk menjadikan patut tanaman. Keempat, menghasilkan sisa mengikut kategori kita guna yang disediakan. Itu adalah beberapa contoh yang kita boleh gunakan untuk reuse, dan recycle. Kita boleh nampak di sini Pulau Pinang, ya, negeri pertama yang melaksanakan kempen ini iaitu pada 6 Julai 2009, hari tanpa beg plastik. Premis akan terdapat mengenakan bayaran 20 sen bagi pada yang menggunakan plastik. Selain itu, pengasingan sisa di punca, pengasingan sisa penjual di rumah. Kita juga boleh pengasingan sisa penjual di rumah dijalankan secara berperingkat bermula pada 1 September 2015 berdasarkan peraturan di Akta Pengurusan Sisa Penjual dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672. Sisa pembejal diasingkan mengikut kategori seperti sisa kita semula, sisa pagi dan sisa pukal atau sisa kebun. Kutipan, sisa kita semula dan sisa pukal dilakukan sekali seminggu. Kutipan bagi sisa pagi dilakukan 2 kali seminggu. Di sini kita boleh lihat amalan kita semula di Jerman, ordinan pembungkusan melibatkan pihak penilangan dan pihak pemasaran. Pihak tersebut perlu mengutip bungkusan barangan daripada pelanggan semula. Okey, di sini Well System Deutschland GmbH. Semua kotak ditandakan dengan tanda hijau atau green dot oleh penghilang. Penghilang akan membayar yuran kepada agensi pemungut untuk mengutip semua kotak tersebut. Ini dia green dot. Okey. Kemudian, cara memungut bahan terbuang untuk kita semula. Jalan tapak pengumpulan dan tong kita semula di jalan utama di dalam kawasan perumahan dan perniagaan.
Masyarakat mengisi sumpah dalam blog Green Dot yang diberikan secara percuma. Masyarakat boleh menghantar tugas bahan yang boleh kita semula ke pusat pengumpulan. Di mesin semula di posisi yang boleh dilihat. Kita semula dinampak pula, dan program pengembalian deposit, program cukai sisa, program West 21 1988 hingga 2024, program simpan sisa, program cukai hijau, dan juga program Pulse Berikan Kod Jokerson 1999. Program kita semula di Denmark, program pengambilan deposit. Iaitu kaedah dia, penghilangan diwajib membayar deposit kepada kerajaan apabila menghasilkan produk yang dapat dikira semula. Deposit akan dikembalikan semula apabila pembelian mengikut semula produk yang dikeluarkan selepas digunakan. Bagi program cukai sisa, pihak yang dihendak melupuskan sebarang jenis sisa akan dikenakan cukai. And then program West 21 menjelaskan secara terperinci tentang cara menghitung semula dengan cekap dan berkesan. Program suspensif sisa pula, pihak yang ingin bangunkan teknologi kita semula akan diberikan bantuan kewangan oleh pihak kerajaan. Program cukai hijau pula, pihak yang hendak melupuskan sisa pekerja yang tidak mudah hancur seperti pembungkus plastik, bateri dan beg plastik akan dikenakan cukai. Program Pulse Berikan Detroit 1999 memuatkuasakan undang-undang yang memberikan definisi kepada sisa, menjelaskan jenis sisa dan menguraikan cara pihak berkuasa tempatan menguruskan sisa apabila dikuasai masing-masing. Kemudian kita tengok cerita kita semula di Sweden. Sweden yang negara yang kita semula 9% daripada sisa buangan domestik yang hanya 100% yang 100% sisa yang berakhir di pusat pembuangan sampah. Okey, kita tengok sini kita semua cerita penjagaan sisa. Penduduk digalakkan untuk memilih makanan atau perlindungan sahaja mengikut kesesuaian. Baziran sumber yang menghasilkan makanan yang berlebihan dapat dielakkan. Pemulihan tenaga seperti sisa domestik digunakan untuk menjadi tenaga terutama untuk sistem pemanasan rumah. Sedangkan sisa buangan yang dibakar dari generator akan menghasilkan 30 mWh dan secara tidak langsung pemulihan tenaga dapat dijalankan. Dan guna semula perabot yang pakaian yang masih elok boleh dihantar ke pusat guna semula untuk sedangkan perbaiki atau kuasa dan guna semula. Dan itu matlamat guna semula adalah untuk sikap yang baik. Nak tengok perluasan sisa buangan domestik akan kita semula dan dihantar ke kawasan pemulihan di negara. Sektor pembinaan yang menyambung kepada sisa yang tidak boleh digilir semula seperti asbestos perlu diuruskan oleh syarikat sendiri menggunakan generator di kawasan masing-masing. Bagi kita semula pula menyediakan tong sampah semula, penyediaan tong titer semula mengikut kategori di kawasan tempatan. Syarikat OptiBag membangunkan mesin yang boleh menghasilkan objek sisa mengikut secara automatik, dan juga bahan yang boleh disalurkan ke kontainer bawah yang berfungsi mengurangkan pencemaran bau. Bagi Thailand pula, Thailand merupakan negara yang berpopulasi kira-kira 35,410 km dengan pendapatan produk 699 kurang lebih. Okey, amalan kita semula di Taiwan pula, Akta Perubahan Sisa mewajibkan penghilang pengimport bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan. Kempen kita semula. Program ini dijalankan untuk Agensi Perlindungan Alam Sekitar dan Taiwan Environment Protection Administration (EPA). Garis panduan kita semula menerangkan cara pengurusan sisa berjalan termasuk kaedah menyimpan panduan dan kita semula mengumpul dan memproses.
Program 4 dalam 1 galakkan kerajaan untuk menjalankan kerjasama antara 4 golongan, iaitu pihak masyarakat, pilihan berkuasa dan syarikat kita semula dan sukarela yang menjalankan kita semula. Okey, kita imbas kembali. Definisi, kita semula bermaksud memungut dan menghasilkan sisa pekerja bagi maksud menghasilkan keluaran. Kepentingan kita semula adalah menjana pendapatan, mengimatkan semua menjadi, mewujud kebijakan yang sihat dan bersih bagi segala asas, mengurangkan pencemaran, mengurangkan kekerasan hijau. Amalan kita semula di Malaysia, amalan 3R, pengasingan, sisa air punca, hari tanpa beli plastik. Ini yang saya terangkan tadi, perbandingan antara aktiviti kita semula di negara lain seperti Denmark, Taiwan, Jerman dan Sweden. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.